Salam sejahtera, saya akan memperkenalkan topik utama untuk projek kami hari ini, iaitu penipuan atas talian dalam masyarakat Malaysia. Terdapat beberapa kategori penipuan atas talian yang semakin meluas di Malaysia, antaranya termasuk skam cinta, skam pinjaman atas talian, skam parcel, skam kerja part-time serta penipuan seperti Makau Scam dan lain-lain. Kemajuan teknologi moden seperti aplikasi WhatsApp, Twitter, WeChat dan Facebook telah memudahkan penipu untuk menyembunyikan identiti sebenar mereka semasa melakukan kegiatan jenayah ini. Dalam era digital yang pesat berkembang, kesedaran tentang penipuan atas talian sangat penting untuk melindungi diri dan komuniti dari penipuan yang semakin kompleks dan berbahaya. Dalam laporan kami akan menerka faktor-faktor yang menyebabkan penipuan atas talian, kesan-kesannya dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kejadian ini dengan menggunakan perspektif dari aliran pemikiran dalam falsafah sebagai asas perbincangan kami. Seterusnya, untuk tajuk kita, penipuan atas talian, kerangka teori, unsur yang boleh sesuai diletakkan dalam tajuk ini adalah unsur logik. Unsur logik merupakan idea melibatkan prinsip untuk menilai hujah-hujah yang sahih dan koheren. Dia membantu kita dalam membuat kesimpulan yang tepat untuk setiap isu dan masalah. Unsur logik juga merupakan perkataan bahasa Yunani logos yang bermaksud kalimah, diskusi, akal, peraturan dan tahukum. Dia dapat didefinisikan sebagai sains yang berkaitan dengan prinsip yang membolehkan pemikiran dan penakuran dibuat secara teratur dan sistematik. Seterusnya, unsur logik juga dapat membezakan antara penakulan yang baik dan buruk dengan menyelidik kriteria normatif bagi kesimpulan dan demokrasi yang sah. Horowitz telah menyatakan logik adalah ilmu yang membantu berfikir, menulis dan bertutur dengan jelas. Manakala Al-Ghazali, Ibn Khaldun berkata logik adalah definisi dan cara bagaimana Al-Qiyah dapat membezakan antara benar dan salah. Pada zaman kini, isu penipuan atas talian telah berlaku semakin serius di negara kita. Hal ini disebabkan kesedaran rakyat Malaysia terhadap penipuan dalam talian masih pada tahap yang rendah. Menurut Ramaya 2024, terdapat sebanyak 1.22 bilion ringgit Malaysia kerugian direkodkan berpunca daripada jenayah penipuan dalam talian sepanjang tahun 2023. Pada masa kini, terdapat pelbagai penipuan atas talian telah bermuncul di masyarakat kita. Contohnya, seperti panggilan pelik, cinta penipu, ugutan, penipuan memenangi hadiah dan lain-lain merupakan cara penipuan atas talian yang sering kita nampak. Berdasarkan statistik tahun 2023, kes penipuan jenayah telekomunikasi telah mencatatkan kes tertinggi dan merekodkan sebanyak 10,348 kes dengan kerugian berjumlah 352 juta ringgit Malaysia. Menurut Hasan 2024, golongan yang berusia antara 21 hingga 40 tahun merekodkan jumlah tertinggi menjadi mangsa penipuan. Hal ini disebabkan kategori umur tersebut berkenaan adalah lapisan umur aktif media sosial dan internet. Golongan tersebut lebih banyak melakukan aktiviti seperti pembelian atas talian dan transaksi secara atas talian. Maka, golongan tersebut akan meningkatkan risiko untuk terjebak dengan sebarang bentuk penipuan atas talian ini. Salam sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan beberapa faktor utama yang menyebabkan penipuan atas talian. Faktor pertama yang menyebabkan penipuan atas talian yaitu gelocor damak. Pertama, keinginan untuk wang mudah. Individu yang gelocor damak sering tergoda dengan janji kekayaan cepat. Kedua, kehakiman terabur, menjadikan diri sebagai mangsa yang ideal untuk penipu. Ketiga, kurangnya penyelidikan dan terpikat dengan janji-janji manis tanpa verifikasi. Selain itu, penipu sering memanfaatkan ini dengan janji pulangan tinggi. Akhirnya, penipu menggunakan manipulasi psikologi untuk memperdaya. Faktor lain yang menyebabkan penipuan atas talian adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi saber dan cara kerja sindiket penipuan. Mangsa lemah dalam mengenali taktik penipuan. Sindiket menjalankan penipuan dengan menggunakan penipuan tekan tautan. Sindiket mengeksploitasi kelemahan pengetahuan mangsa untuk menjalankan penipuan. Ini menyebabkan mangsa mengalami kerugian kewangan yang besar dan kehilangan data pribadi. Salah satu faktor yang menyebabkan penipuan atas talian adalah peningkatan transaksi dalam talian yang membuka lebih banyak peluang bagi penipu untuk mengeksploitasi kelemahan sistem ini. Dengan lebih ramai orang melakukan pembelian dan perbankan dalam talian, menjadikan transaksi tersebut sasaran utama sindiket penipuan. Contohnya, pelbagai kaedah pembayaran moden seperti kad kredit, e-dompet, touch and go, dan pemindahan bank dalam talian masing-masing. Namun berikut, kebanyakan pengguna masih kurang kesedaran tentang amalan keselamatan cyber yang baik seperti penggunaan kata laluan yang kuat dan unik.
pengaktifan pengesahan dua faktor. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan kes penipuan atas talian adalah keselamatan cyber yang lemah. Kebanyakan peniaga dan pengguna individu tidak mempunyai pengetahuan yang banyak dalam menjaga keselamatan cyber, maka secara tidak langsung telah membuka peluang kepada penipu untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut. Penggunaan laman web tidak memasang security dan tiada kata laluan atau kata laluan yang terlalu mudah dalam sesuatu proses, terutamanya pembayaran secara talian akan mengurangkan keselamatan cyber dan secara tidak langsung maklumat-maklumat pengguna akan digorek dan digunakan untuk perkara yang haram. Sekarang saya akan membentang tentang kesan-kesan bagi isu penipuan atas talian. Bagi kesan terhadap individu yang pertama ialah impak negatif terhadap psikologi dan emosi individu. Mangsa akan berasa terdedah, gelisah dan bersendirian selepas mengalami penipuan atas talian, lalu meningkatkan tahap tekanan dan akan menyebabkan masalah kesihatan yang berbahaya, dengan seriusnya akan membunuh diri. Menurut Muhammad, kes bunuh diri telah meningkat sebanyak 81% dari tahun 2020 hingga 2022. Kesan terhadap individu yang kedua ialah berlakunya pencurian dan pembocoran maklumat peribadi. Penipuan atas talian menyebabkan keselamatan dan sekuriti tidak dijamin kerana data yang dicuriga akan digunakan untuk melakukan penipuan. Data yang dicuriga boleh melalui maklumat peribadi seperti kata laluan yang menggunakan nama atau nombor kad pengenalan. Ini akan menyebabkan maklumat terbocor dan dicuriga. Bagi kesan terhadap masyarakat pula, kesan buruk seperti merugikan masyarakat akan berlaku disebabkan kes penipuan atas talian. Hal ini boleh mencetuskan kehilangan wang dan harta benda masyarakat. Dengan ini, seseorang akan ditimpa kemiskinan dalam jangka yang panjang. Menurut Manjo, sebanyak 108,000 kes penipuan atas talian dengan kerugian sebanyak RM3.2 bilion dalam masyarakat telah dicatat pada tahun 2020 hingga 2023. Ini akan memusnahkan masyarakat serta kes kebangkrutan akan meningkat. Tidak dapat dinafikan bahawa kepercayaan masyarakat terhadap transaksi atas talian akan terjejas disebabkan pengaruh isu penipuan atas talian. Menurut Bernama, terdapat sebanyak 9,000 kes penipuan atas talian atau e-dagang dengan nilai kerugian sebanyak RM163 juta telah dilapor pada tahun 2023. Ini akan merendahkan keyakinan masyarakat untuk membuat transaksi atas talian seperti membayar bil air, bil elektrik dan e-dagang. Sekalian penipuan kegagalan perkembangan kerugian ekonomi negara mengalami kerugian berjuta-juta ringgit akibat jenayah penipuan kadang-kadang bila Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan peningkatan kes penipuan kekayaan sebanyak 23%, sekibaran Menteri Chin melaporkan kerugian bernilai 87 juta atas kes penipuan atas kalian. Kedua ialah peningkatan kes jenayah cyber. Jabatan Siasatan Jenayah Komunikasi Putih Amat dan Polis di Raja Malaysia yang melaporkan peningkatan kes jenayah cyber sebanyak 37% pada tahun 2023 dan berkata kes meningkatkan dari 23,608 kepada 32,666 kes berganti kempo yang masa sama pada tahun 2022. Kesan ketiga adalah pembelajaran sumber tambahan, iaitu negara membelajarkan lebih banyak wang, masa dan tenaga untuk mencari penyelesaian pengelakkan rakyat daripada terkesan oleh penipuan dalam talian. Timbalan Menteri Teo Ni Ching telah menutup 4,013 akaun dan kandungan yang dicurigai dan telah menyekat 1,764 laman web. Kedua, impak kepada pelaburan ekonomi. Pertama, sumber negara terpaksa dialihkan untuk menenangi penipuan dalam talian. Kedua, sumber yang digunakan untuk keselamatan cyber tidak dapat dibelanjakan kepada projek pembangunan ekonomi lain yang dapat merangsang pertubuhan KDNK negara. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang langkah untuk mengatasi kes penipuan atas talian dalam jenayah cyber. Antara langkah-langkah untuk mengatasi kes penipuan atas talian adalah meningkatkan kelajuan proses pengatanan kata luar sekali guna OTP. Kerajaan Malaysia di bawah Timbalan Menteri Kawangan Tuan Sim Chi Keong telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan transaksi dalam talian. Bank Negara Malaysia telah mengarahkan bank-bank untuk mempercepatkan perataran kata laluan sekali guna OTP melalui SMS bagi transaksi dalam talian seperti pembukaan akaun, permintaan dana pembayaran dan pengurusan maklumat peribadi. Memantau transaksi secara langsung dan membatalkan transaksi yang mencurigakan untuk mencegah penipuan dan melaksanakan pengesahan peranti untuk membenarkan setiap pelanggan menggunakan hanya satu peranti sahaja bagi
Pengesahan transaksi merungkalkan risiko penipuan oleh pihak lain. Seterusnya, langkah kedua ialah mengkaji dan memperkenalkan undang-undang ketat. Pihak berkuasa haruslah mengkaji kes-kes jenayah cyber yang sentiasa berlaku kepada mangsa. Pihak berkuasa perlu memberikan hukuman berat yang setaraf kepada penjenayah cyber. Selain itu, pihak berkuasa sepatutnya memperkenalkan undang-undang ketat yang dapat mengurangkan kes-kes jenayah cyber tersebut. Bagi kerajaan pula, pihak kerajaan sepatutnya melibatkan dalam perbincangan tentang tindakan mencegah jenayah cyber dengan pakar-pakar teknologi. Tanpa pula, semua lapisan masyarakat perlu selalu membuat laporan kepada pihak berkuasa sekiranya terjumpa sebarang aktiviti yang mungkin terlibat dalam jenayah cyber. Langkah yang ketiga ialah meningkatkan kesedaran masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran dalam talian yang selamat dan setiap individu harus bertanggungjawab dan berpengetahuan untuk mengelakkan penipuan. Strategi ini dapat dijalankan dengan meningkatkan kesedaran melalui kempen di media sosial kerajaan, mengadakan bengkel dan kempen di sekolah dan kawasan perumahan, serta menyebarkan maklumat melalui media tradisional seperti televisyen, radio dan surat khabar kepada golongan yang kurang aktif di media sosial. Langkah yang keempat ialah meningkatkan keselamatan cyber negara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan cyber nasional. Strategi yang boleh dijalankan ialah meningkatkan kemahiran para praktisi keamanan cyber yang ada, peningkatan keterampilan komputer forensik bagi personel keamanan, serta memberikan pelatihan dalam investigasi dan analisis menyeluruh. Langkah ini dapat menghasilkan penuntutan yang lebih efektif terhadap penjahat dunia maya. Akhir sekali, langkah kelima ialah melindungi sistem komputer sendiri. Kita perlu memasang perisian keselamatan secara proaktif untuk melindungi sistem komputer sendiri. Dengan menggunakan antivirus, tempoh api, anti perisian pengetip, kita boleh mengukurkan pertahanan kita daripada pelbagai ancaman cyber. Oleh itu, langkah pencegahan ini memastikan bahawa maklumat peribadi kita kekal tidak boleh diakses oleh penjenayah dengan berkesan menggagalkan sebarang potensi penipuan cyber. Kesimpulannya, penipuan atas talian merupakan isu yang semakin serius di Malaysia. Kes ini disebabkan oleh faktor seperti sifat matamak, kurang pengetahuan teknologi dan peningkatan penggunaan media sosial. Penipuan ini memberi kesan negatif yang signifikan kepada individu, masyarakat dan negara. Kesan tersebut termasuk kerugian kewangan yang besar, kesan emosi yang mendalam dan meningkatkan kos mengawal jenayah ini. Oleh itu, langkah-langkah yang perlu diambil termasuk meningkatkan kesedaran masyarakat, mempercepatkan penghantaran kata laluan sekali guna (OTP) serta memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat dan berkesan untuk mengatasi dan mengurangkan kes penipuan atas talian di masa hadapan.